Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera pada semua. Waalaikumsalam. Iwan Jun Hasli Cik Husin, Ben Kerajaan Telur, Aidil 9W, Mi Zafani Zakaria, Said Buak Awang Kalut, Tuan Syafiq, Elkis Sadam, Rosli Abang Rosli Ismail, NZ Nazri, Farhan Shanon Abdullah. Saya bersiaran secara live di dua platform saudara. Di Facebook Muhammad Syafiq Abdul Halim, Syekh Azmi Syekh, Waalaikumsalam. Rosli Potli, Muhammad Nazrul Khalid, Waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Laju sangat naik. Saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, page Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok Syafiq Abdul Halim. Siapa rakan-rakan kita di Facebook yang sedang berada di TikTok sekarang ni, sila pergi di Facebook untuk support view kita di Facebook dulu. Atan Romaino, Zulkifli Amir, Abu Waish Al-Bukhari, Waalaikumsalam. Idin Sugih, Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberi salam kepada saya. Satgi kita buka untuk VC sekarang ni kita tak buka lagi untuk VC, satgi kita buka untuk VC. Jadi gear 5 ya. Dan pertama kalinya tolong share lah. Jadi tolong share. Kalau di TikTok ni tekan yang anak panah tu, share lah ke grup WhatsApp ya Tuan Mustafa Kamal. Kita punya pelakon veteran kita. Selamat berjuang, amin. Sekarang berada di mana tu? Boleh mengopi. Saya duduk di KL lah ni. Okey, kalau di TikTok boleh tekan yang anak panah tu, tekan anak panah tu, satgi share lah ke grup WhatsApp dan juga ke Telegram dan sebagainya. Jadi di Facebook ni ada button share. Tekan je button share tu, share lah ke grup-grup Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Seantero dunia lah orang kata. Terima kasih kepada yang share. Yang share tu dia ada lambang share tu. Dekat FB ada live. Dan saya nak mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan kita yang pakai profil telur dan mengikuti kita punya solidariti kita tadi di Astro Awani pada jam 8 malam tadi. Amat dahsyat sampai 2 orang YB masuk tadi. Siapa dia? Daripada Amanah seorang, daripada PKR seorang, yang hashtag VDRM tu YB lah, tapi dia tak menang dalam pilihan raya yang kali ni lah. Dia tak menang dalam pilihan raya kali ni. Seorang tu nama apa? Hasanuddin ke? Apa nama dia? Yang seorang lagi tu apa nama dia? Saya tak apa ingat nama dia tadi, tetapi saya ada screenshot lah 2 orang masuk tu. Jadi bunga cantik tiap-tiap sekali. Terima kasih TS. Jadi terima kasih kepada semua yang tukar profile picture, yang sanggup untuk ikut kita punya agenda kita, ikut kita punya solidariti kita tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan hashtag Kerajaan Telur telah pun menjadi satu hashtag yang agak glamour sekarang ni lah. Semalam 1000 hashtag Kerajaan Telur, hari ni 10,000. Kalau tak silap saya tadi, rakan tolong cek tadi, dia cek ada 10,000 hashtag Kerajaan Telur, dan kita harapkan lebih lagi lah. Orang kata apa, hashtag Kerajaan Telur ni. Dan saya ada jumpa saya punya buku lanun saya. Saya duk cari buku lanun ni lah yang saya duk bawa pergi mesyuarat dulu. Jadi adalah nota di sini Dan seterusnya apa yang kita akan buat seterusnya adalah mungkin kita akan buat memo. Satu memo cadangan sebagai pembangkang lah. Percadangan kepada kerajaan bagaimana nak mengatasi isu telur. Jadi mungkin kita akan minta tolong daripada YB kita, tolong satlah bagi cadangan. Sebab hari ni kita tengok Kementerian Kesihatan lah, bila dia buat satu benda yang ramai orang duk hashtag modest tu, bila dia buat satu kenyataan
janggal dan juga yang kelakar, maka orang kata apa, Persatuan Kesihatan kan, Persatuan Doktor tak silap saya, telah pun bagi kepada dia plan lah kan, supaya dia boleh orang kata apa, mentadbir ataupun membuat dasar di peringkat kementerian dengan lebih baik. Sebab mungkin menteri-menteri sekarang ni tak berapa nak elok sangat lah, tak berapa nak, mungkin daripada sudut pengalaman ataupun mereka ni banyak sangat cakap saja, jadi mereka tak erti nak buat kerja. Jadi bila mereka tak erti nak buat kerja, maka kita kenalah bantu mereka untuk mereka buat kerja kan. Kalau kita tak bantu mereka, yang merananya adalah rakyat Malaysia lah. Kesianlah rakyat Malaysia terpaksa menghadapi kesukaran dalam kehidupan akibat daripada menteri yang tak erti buat kerja. Jadi dalam amalan demokrasi yang matang, protes-protes sebegini adalah protes yang biasalah dilakukan oleh mana-mana pun kerajaan di dunia ni. Dan dalam masa yang sama, kita juga akan mencadangkan beberapa perkara untuk menteri ini dapat menangani dengan cepatlah isu berkaitan dengan telur ni yang kita orang kata apa, yang kita duduk bahaskan hampir 1 minggu ni. Kalau kita bahaskan saja di media sosial, maka dia tidak akan orang kata apa, membawa apa-apa manfaat kepada semua orang yang sedang menonton live saya lah. Mungkin antara cadangan-cadangan ya, mungkinlah saya nak cerita di sini ni idea daripada saya lah kan, otak saya. Saya fikir sikit, mungkin saya combine isu ayam dengan isu telur ni, antaranya lah kemungkinan yang mungkin saya akan masukkan dalam memorandum tersebut. Yang pertamanya adalah mungkin supaya kerajaan hari ini membuat satu perbincangan dengan syarikat-syarikat lah. Ada 5 syarikat besar ni, 5 syarikat yang mengeksport telur ni, untuk mereka bagilah berapa harga mereka eksport keluar ni, mereka eksport ke negara mana dan berapa harga yang mereka eksport keluar kan. Itu yang pertamanya lah. Yang keduanya adalah untuk kerajaan berbincang untuk mungkin kerajaan dapat menyekat sementara eksport telur ni daripada keluar negara lah dalam tempoh masa mungkin sebulan ke 2 bulan, untuk disekat sementara eksport telur dan mensubsidikan. Sebab orang jual telur dekat luar ni, syarikat jual telur ni, mungkin dia jual ni sebab harga dia lebih tinggi daripada pasaran di Malaysia, maka sebab itulah dia jual di luar. Jadi kita nak tengoklah berapa harga yang dia jual di luar ni kan, kita suruh menteri tengok, dan mungkin kerajaan boleh membantu daripada sudut subsidi supaya harga telur ini dapat dikurangkan. Sebab kalau kita tengok, saya baca dalam research paper dari beberapa jurnal artikel yang dikeluarkan oleh beberapa universiti lah, kalau kita tengok, dan juga perbahasan di Dewan Rakyat. Saya buka dalam handset parlimen yang sebelum-sebelum ni. Kalau kita tengok, telur ni dia by musim. Dia macam ayam juga, dia ada musim dia yang ramai orang nak makan telur, dia ada musim dia yang tak ramai orang yang beli telur Jadi selalunya macam daging, ayam apa semua ni dia musim dia adalah musim perayaan lah Jadi telur ni selalunya musimnya apabila musim harga barang basah meningkat. Jadi bila ikan, sotong, udang, ayam, daging meningkat, maka telur ni dia akan jadi tumpuan lah. Telur ni dia ramai lah orang akan menggunakan telur ni jadi mungkin dalam masa yang begitu, kerajaan boleh orang kata apa, fokuskan pada isu telur ni, turunkan harga telur ataupun sekat ekspor. Dan dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu tengok kepada barang-barang yang lain lah, barang-barang basah yang lain seperti ikan dan sebagainya. Bagaimanakah nak turunkan harga ini supaya rakyat dia demand dia berpecah lah, orang kata apa, demand tu pecah mungkin ada yang makan telur dan mungkin yang berkemampuan untuk beli ayam dan juga barang basah yang lain, maka telur ni taklah ramai sangat orang nak beli dia. Lebih kurang itulah ayat bahasa kampung dia, tuan-tuan jadi ini perlu difikirkan oleh kerajaan. Dia bukannya satgi isu telur ni, duk fikir isu telur ni, selesai isu telur, lagi timbul isu lain pula. Ayam dan sebagainya pula. Jadi hak inilah mereka kena fokus untuk menurunkan harga barang supaya tidak menekan rakyat. Okey tuan, itu mukadimah kita untuk malam ni. Mukadimah kita untuk malam ni Awak di luar rancak sangat ni
Okey, hari ini ada beberapa lah isu dia. Antaranya adalah isu berkaitan dengan saman Anwar kepada Sanusi. Ni isu pertama lah kita bawa ni, walaupun saya letak di situ poin nombor 3 untuk saya bawa untuk malam ni ya. Jadi dilaporkan di dalam akhbar yang mengatakan bahawa Anwar akan pun menyaman Sanusi, isu berkaitan dengan ucapan Sanusi yang mengatakan dia tidak ada akhlak sebagai peliwat, dan juga Anwar saman Sanusi isu tiada akhlak sebagai peliwat. Okey. Jadi saya juga mencadangkanlah, sebab bila saya baca kenyataan Sanusi tu, saya rasa Sanusi tak sebut pun pasal peliwat ni. Dia sebut pasal lewat datang sekolah. Jadi memang di dalam mana-mana negara yang kita tidak mengiktiraf kepada sodomi ni, memang sodomi ni kita mengatakan bahawa dia ada masalah daripada segi moral. Tapi kita tak mau berbahas kat situ. Walaupun kita dah establish undang-undang dalam negara kita yang mengatakan bahawa innocent until proven guilty, apabila seseorang itu telah pun didapati bersalah di mahkamah, maka dia adalah seorang bersalah. Dan apabila dia mendapat pengampunan, bermakna dia diampunkan atas kesalahan yang dia telah buat. Bukanlah dia ni didapati tidak bersalah. Ini establish yang kita memahamilah daripada sudut undang-undang yang berlaku dekat dalam negara kita. Tapi kita tak mau bahas kepada situ. Kita nak bagi cadangan juga kepada Perdana Menteri kita, sebab isu ni juga menjadi satu isu nasional, menjadi satu isu antarabangsa. Antaranya adalah, saya baca pada 24 hari bulan November di dalam akhbar Reuters, bertajuk Anwar Ibrahim Long Road to Prime Minister of Malaysia. Jadi dekat situ di dalam kenyataan ataupun di dalam akhbar tersebut menulis bahawa Anwar has been convicted with sodomy and corruption. Dia memberitahu dalam tu, dia menggambarkan bahawa Perdana Menteri Malaysia sekarang ini pernah didapati bersalah dalam kesalahan meliwat dan juga rasuah. Dan juga pada tarikh yang sama di dalam surat khabar yang lain, iaitu Insiders, bertajuk Anwar Ibrahim, the 75 years old Malaysia Prime Minister in waiting, finally clinched the top job after spending years in jail. Dan di dalam kenyataan akhbar tersebut juga menyebut bahawa Anwar has been convicted in corruption and sodomy charge. Jadi surat akhbar yang sama juga menyebut berkaitan dengan benda tu. Dan daripada tarikh 24 hari bulan November hingga ke 1 Disember, ada beberapa akhbar yang lain, antaranya The Straits Times, The Financial Times, The Asia One, AP Press, The Bangkok Post, Al Jazeera, China Morning Post, CNBC, The Guardian and The Hindu Post juga mengeluarkan kenyataan yang sama. Malah ada yang lebih teruk lah, yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu telah pun pernah didapati bersalah dalam kegiatan tersebut, maka mungkin selepas ini Malaysia boleh mengambil tindakan yang sama untuk menghalalkan LGBTQ. Ini adalah akhbar-akhbar antarabangsa yang saya quote sahaja. Dan kita minta, sebab dia melibatkan maruah negara kita. Selain daripada kita saman Sanusi atas sebab faktor politik, jadi kita juga perlu menyaman akhbar-akhbar antarabangsa atas faktor untuk menjaga maruah negara kita. Sebab kita tidak mahu di luar negara mengatakan bahawa Perdana Menteri kita ni pernah didapati atas kesalahan meliwat. Dan kita tidak mahu juga negara luar mengkritik bahawa Perdana Menteri kita ni adalah seseorang yang pernah didapati dalam kesalahan rasuah dan sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang mendokong kepada mendokong kepada Perdana Menteri yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan kita nak menjaga institusi eksekutif dalam negara kita supaya tidak dipandang serong ataupun tidak dipandang enteng oleh negara-negara luar. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita nakkan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaman akhbar-akhbar ini yang saya sebut, supaya kita dapat menghindarkan daripada kritikan-kritikan antarabangsa yang akhirnya yang akhirnya memberi impak yang negatif dan juga memberi satu sudut pandang yang negatif kepada keseluruhan rakyat Malaysia.
Jadi inilah yang kita minta lah. Sebab ini lebih penting berbanding daripada dalam negara lah. Bagi saya, pendapat saya, luar negara itu lebih penting. Okey, tuan-tuan. Okey. Yang keduanya, tuan-tuan, adalah kita selesailah bab tu biar mereka sampaikan kepada kepimpinan mereka. Yang keduanya adalah berkaitan dengan pertemuan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Ismail Sabri. Okey, yang ni tuan-tuan main dalam media sosial dan kita ada rekod daripada room-room yang tertentu dan kita dah sampaikan dah kepada pihak-pihak yang tertentu yang nak menyaman. Okey, tuan-tuan. Sekarang ini ada naratif yang dimainkan yang sebenarnya mereka ni takut dengan bayang-bayang sendiri. Mereka mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ada pertemuan dengan Datuk Seri Ismail Sabri di luar negara. Malah ada di antara live mereka, saya tak mahu sebutlah nama mereka ni. Tapi nama-nama mereka kita dah ada dalam list dan kita dah hantarlah kepada pihak-pihak yang nak menyaman ni. Kita dah ada video mereka yang mereka mengesahkan. Ada seorang tu yang berada di Indonesia, dia kata dia mengesahkan telah melihat Datuk Seri Ismail Sabri di Kedutaan Indonesia. Dia telah melihat Datuk Seri Ismail Sabri di airport Indonesia. Dan dia mengatakan bahawa memang betul, memang benar Ismail Sabri ini telah berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita haraplah Ismail Sabri hari ini dalam kerajaan mengambil tindakan undang-undang dan juga membuat laporan PDRM. Sebab kalau dia nak video, ada kat kita. Memang kat saya ada video tersebut. Memang kita ada video tu. Kita ada record semua live mereka. Memang saya ada video tersebut. Rakan-rakan kita pun ada video tersebut yang mereka mengesahkan. Jadi hari ini tuan-tuan, saya orang kata apa, ahli parti Bersatu Malaysia mewakili Perikatan Nasional lah. Walaupun tak secara langsung membawa suara kepimpinan. Saya tak boleh lah dalam keputusan dan sebagainya, tak boleh. Tapi saya nak bagi tahu apa yang saya tahu ni bolehlah kepada saudara semua. Di peringkat Perikatan Nasional, untuk maklumat rakyat Malaysia, ni di FB dah sampai 1.1k view dah. Di TikTok hampa tak share lagi. Share lah ni. Nak bagi tahu maklumat ni supaya hampa boleh pergi bagi tahu kat kawan-kawan hampa. Di peringkat Perikatan Nasional, last kali mesyuarat di Solili kan? Solili Hotel ke mana? Di Kuala Lumpur. Sehari sebelum Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan di dalam maklumat mesyuarat tersebut yang dihadiri oleh Tan Sri Datuk Seri Haji Muhyiddin Yassin dan juga dihadiri oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang dan semua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Keputusan mesyuarat telah pun memberitahu yang pertamanya adalah Perikatan Nasional menetapkan bahawa Perikatan Nasional akan terus menjadi pembangkang. Ini ketetapan yang pertama. Yang kedua, tidak ada sebarang rundingan yang dibuat dengan parti-parti lain untuk menjatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Jadi ini ketetapan saya duk bagi tahu setiap hari dekat dalam live, tapi tak mau duk dengar, hangpa duk pergi dengar orang duk menipu lah kali Ismail Sabri sendiri buka suara. Tidak ada, sebab kita di Perikatan Nasional memang kita dah tetapkan walaupun kita ada 74 kerusi parlimen, kita boleh berunding dan sebagainya, tetapi kita tidak mahu kita tetapkan bahawa kita akan duduk di sebelah pembangkang. Sebab apa? Mungkin ada penyokong-penyokong Perikatan Nasional kata, oh sebab apa ni? Nak duduk di sebelah pembangkang, tidak mahu sambut kepada kerajaan YDPA yang mereka kata ni. Sebabnya adalah kerana manifesto dan juga janji kita di dalam penubuhan parti kita. Khususnya Parti Bersatu, matlamat penubuhan Parti Bersatu adalah untuk melawan sebarang bentuk gejala rasuah dan salah guna kuasa dan mewujudkan takbir urus yang baik. Ini adalah matlamat penubuhan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Begitu jugalah dengan PAS yang di dalam perjuangannya yang konsisten untuk menolak kepada rasuah dan salah guna kuasa.
Dan di peringkat Perikatan Nasional sendiri pun, agenda kita adalah untuk bersih dan juga stabil. Kita bawa logo ni, kita bawa image ni untuk dapatkan sokongan pengundi. Kita menang di 74 kerusi parlimen kerana orang dan rakyat memilih kita kerana slogan PN Best. Apa PN Best ni? Bersih dan juga stabil. Okey, saya nak cerita pada tuan-tuan. Bersih ni bermaknanya adalah inilah kita tolak rasuah, tolak salah guna kuasa, tolak kluster-kluster mahkamah ni. Stabil ni macam mana? Adakah kerajaan Anwar hari ni stabil? Tak stabil, tuan-tuan. Tak stabil. Siapa kata stabil? Tak stabil. Kalau Zahid masuk penjara, apa akan berlaku? Semua ahli Parlimen UMNO akan tarik sokongan. Macam mana yang dia buat kepada Ismail Sabri, macam mana yang dia buat kepada Muhyiddin Yassin. Dia tarik sokongan. Goyanglah, goyanglah. Jadi kita tak mau wujud keadaan yang begitu, yang mana kita terpaksa sembah dan sujud kepada golongan-golongan rasuah dan juga salah guna kuasa ni. Kita tak mau sujud kepada mereka. Dan kita tak mau duduk dalam kerajaan yang Perdana Menteri diugut. Diugut untuk menjatuhkan kerajaan, diugut untuk membebaskan kepimpinan mereka daripada kes di mahkamah dan sebagainya. Ini adalah bacaan kita di dalam Perikatan Nasional, dan kita menetapkan bahawa kita tidak akan bersongkong dengan pihak-pihak ni. Kalau katalah mereka nak ambil, ikut sukalah. Mereka pergilah. Mereka pergilah sokong kepada Anwar. Ini ketetapan kita. Jadi percayalah, saudara semua, tadi Wan Ahmad Faizal pun dah keluar kenyataan. Saya rasa ada banyak dah kenyataan di dalam akhbar yang melibatkan kepimpinan tertinggi di dalam Perikatan Nasional ni. Yang paling terakhir hari ni, the latest one is Wan Ahmad Faizal lah. The before that is Datuk Wan Saiful Wanjan. Sebelum tu Tuan Guru Hadi Awang dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Taqiyuddin, Hamzah Zainuddin. Semua kepimpinan kita keluar kenyataan dah. Tapi kita duk percaya Puak Pakatan Harapan. Buat apa? Kepimpinan kita, mereka yang mesyuarat dalam mesyuarat MKT, mereka yang mesyuarat dalam mesyuarat MPT, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi, tapi yang tahu Puak Pakatan Harapan. Tak ke pelik? Of course lah kepimpinan kita yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Jadi sudah ditetapkan, so tak payah kita nak bahas betul ke kita nak ampai. No, kita tidak akan dudukkan. Saya beritahu dalam ceramah-ceramah saya di Tasik Gelugok pun saya beritahu, tuan-tuan, jaminan kita dalam Perikatan Nasional, kalau kita tak berjaya dapat majoriti, kita takkan tunduk pergi sokong kepada Barisan Nasional. Kita takkan sokong kepada Pakatan Harapan, DAP. Mereka ni semua ada kes rasuah ni, kes terowong dan sebagainya. Kita akan duduk dan kita akan pastikan, dan saya minta tuan-tuan untuk pastikan undi Perikatan Nasional ni kita dapat 2/3. Kalau tuan-tuan masih ingat, boleh cek balik video-video ceramah saya. Sebab kita telah pun debrief sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya dan selepas pilihan raya. Ini adalah ketetapan di peringkat Perikatan Nasional. Dan jadi mereka membuat fitnah ini kerana mereka rasa ketakutan dengan bayang mereka sendiri. Sebab kerajaan yang ditubuhkan hari ini adalah kerajaan rundingan. Berunding. Hang sokong aku, hang dapat timbalan Perdana Menteri. Hang sokong aku, hang dapat jawatan ni. Hang sokong aku, hang dapat jawatan ni. Dan mereka beritahu kepada kita, ada dalam live mereka beritahu kepada rakyat, tuan-tuan, kita tak boleh nak buat apa, kita terpaksa lantik Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri sebab dia Presiden UMNO. Pembohong besar. Pembohong besar, tuan-tuan. Sebenarnya mereka saja nak merelakan, nak alihkan, orang kata apa ni, orang kata apa, kesalahan mereka tu, cuba deny bahawa mereka menyokong pada rasuah dan salah guna kuasa. Semalam saya cakap dalam live, rakyat tidak bodoh. Terima kasih 1.7K yang melihat di Facebook. Saya cakap dalam live semalam, rakyat tidak bodoh. Rakyat melihat kepada 3 kerajaan yang ditubuhkan asas kepada kerajaan campuran. Kerajaan campuran bukan pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan campuran bermula daripada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila jatuhnya Pakatan Harapan, tubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu adalah kerajaan campuran. Apa tindakan yang kita buat? Tan Sri boleh jadi Perdana Menteri dan hampa boleh sokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk jadi Perdana Menteri, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak boleh ada kluster mahkamah di dalam jemaah menteri. Dan kita tetapkan benda ini sehinggalah
And sehinggalah 18 bulan Tan Sri menjadi Perdana Menteri, mereka cuba untuk memohon kes mereka digugurkan. Tan Sri tak gugur, mereka tarik sokongan 15 orang. Fine, kerajaan jatuh. Mereka nak angkat Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri daripada UMNO. Naik Presiden UMNO, mereka nak angkat jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri cakap apa? Kita kena minta sokongan daripada Parti Bersatu. Dan Parti Bersatu dan juga PAS pada waktu itu, kita buat agreement dipanggil sebagai CSA. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita buat CSA. Kami boleh sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, tapi dengan satu syarat, kluster mahkamah tidak ada dalam jemaah menteri. Sekarang ni mereka bagi alasan apa? Logik ke? Tak logik. Alasan yang mereka bagi tak logik. Pada hakikat yang sebenarnya mereka terpaksa akur dan tunduk kepada kluster-kluster mahkamah. Kalau Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin dulu diugut untuk membebaskan mereka daripada pendakwaan di mahkamah, awak Anwar Ibrahim mereka tak boleh ugut dah. Anwar Ibrahim mereka tak boleh ugut dah. Anwar kata apa? Nak pecat mereka. Sorry lah tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Zahid akan bebas. Aziz Rahim akan bebas. Semua kluster-kluster mahkamah ni akan bebas. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Sebab apa? Sebab mereka nak mewujudkan kestabilan dengan kaedah. Dengan kaedah apa tuan-tuan? Dengan kaedah mereka melutut dan menjadi hamba dan barwa kepada perasuah dan salah guna kuasa. Kenyataan pertama Tok Mak Hassan kita dah dapat tahu dah. Apa Mak Hassan kata? Mak Hassan kata apabila wartawan tanya kepada dia berkaitan dengan apa LCS, apa dia kata? Mak Hassan kata kita lupakan perkara yang terdahulu dan kita fikir ke hadapan. Itu satu kertas yang telah siap dan telah dibentangkan di dalam orang kata apa, lembaga kira-kira wang negara. Telah dibentangkan di PAC dan dibongkarkan oleh Pakatan Harapan sendiri, Rafizi, dengan bawa keluar syarikat, duit pergi sana, pergi sini dan sebagainya. Mereka sendiri buat laporan SPRM, buka kertas pendakwaan. Tapi sekarang ni bila mereka jadi kerajaan dan menjadi barwa kepada perasuah dan juga salah guna kuasa, maka mereka terpaksa akur. Bila Tok Mat kata, Mak Hassan kata, kita lupakan sengketa yang lama, kita fokus ke hadapan, mereka tak berani komen. Sebab apa mereka tak berani komen ni? Satgi Zahid tarik sokongan. Satgi Zahid Hamidi tarik sokongan, satgi GPS keluar, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri 24 hari. Jadi tak boleh nak buat apa lah. Tidak boleh nak buat apa-apa, duduk saja. Dan akhirnya duit rakyat yang hilang ni, hilang begitu saja. So tak perlulah nak sebut tentang 1 trilion ke apa trilion dan sebagainya. Ni penjamun-penjamun ni yang bawa lari duit negara. Kalau betul-betul caslah penjamun ni semua. YMDB pun sila akhir bulan selesai. Rosmah dah pergi jumpa dengan Zahid. Rosmah pergi jumpa apa dengan Zahid, kita pun tak tahu. Kod DP bisik, wak tolonglah wak. Wak lah ni, wak dah jadi timbalan Perdana Menteri. Wak ada kuasa. Wak duduk dalam lembaga pengampunan. Wak boleh bebaskan. Saya dah lama dah tak tidur sekali dengan Bang Jip. Dah rindu kat Bang Jip ni. Tak peluk Bang Jip lama dah. Wak tolonglah Sat. Mana kita nak tahu kan? Kita pun tak tahu. Berkemungkinan macam tu pun ada juga kan? Tidak takkanlah saja-saja pergi jumpa. Takkan saja-saja pergi jumpa. Orang kata apa? Lepas rindu kat Wak kan? Peliklah juga kan? Rosmah dan Najib berpisah tiada. Okey tuan-tuan jadi alasan yang mereka mengatakan bahawa ada perjumpaan di Indonesia, ada itu ini, tak ada. Kita rela jadi pembangkang, kita akan tengok kerajaan bercelaru 5 tahun. Sekarang kita dah nampak dah putik-putik kecelaruan kerajaan hari ini. Ini baru 24 hari, 5 tahun nanti kalau kita sabar, kita tak payah buat apa, kita duduk saja ya. Saya berani garanti tuan-tuan, rakyat akan bambu mereka gila-gila. Tuan-tuan, bukan kita saja yang duduk dekat dalam media sosial hari ini, yang 2.2k yang tengok di Facebook dan 1.1k yang tengok di TikTok hari ini, duk hentam dan benci mereka. Ahli parti mereka sendiri pun, kalau tuan-tuan tengok, nak tahu kata Anwar ni tak boleh nak fikir sampai Lim Kit Siang tolong bagi pelan perancangan kepada Anwar Ibrahim. Sebelum ni Lim Kit Siang tegur sebab Lim Kit Siang dah nampak
Dia dah nampak sebab Anwar ni jadi Perdana Menteri, jadi barua kepada mereka yang mengambil rasuah dan juga salah guna kuasa. Dia tegur, dia kata, Anwar, hang kena ingat reformasi. Kalau hang tak ingat reformasi, Pulau Pinang kita mampu melingkup. Dia abang kat Anwar tu, dia sebut Pulau Pinang tu sebab dia nak kata DAP lah. DAP ni akan mampu kalau hang tak tolong dengan hang punya reformis. Sebab hang cuba awak masuk berapa saja menteri DAP kat dalam kerajaan. Dengan alasannya, kita tak boleh awak masuk ramai. Menteri DAP sekali orang Melayu marah. Lah ni hang punya kerja buat caca merba sampai kami di Pulau Pinang ni pun dah meringut dah dengan gelombang hijau. Jadi itu mesej yang disampaikan oleh Lim Kit Siang kepada Anwar Ibrahim. Hari ni Lim Kit Siang buat lagi. Lim Kit Siang bagi plan kepada Perdana Menteri. Saya baca-baca, saya kata, betul-betul lah Lim Kit Siang ni duduk tak sedang lah. Dia kata habis lah. Sebab ni tuan-tuan, Pakatan Harapan 22 bulan, mereka dah, DAP dah hilang 2 kursi. Dia berapa? 42 kan? Jadi 40 kan? Pakatan Harapan 2.0, mereka dah dapat keputusan, mereka dah dapat majoriti 148 yang sokong mereka. Kalau mereka tak boleh buat apa-apa, riuk. Kan? Riuk. Jadi kita tak payah duk kacau mereka sendiri, mereka pun dah jadi gila babi dah, goyang dah. Okey, tuan. Sebab tu tak duk hari ni ada satu lagi menteri. Semalam kita cerita pasal Menteri Modes. Hari ni ada seorang lagi nama dia Adam Adli. Saya pun tak tahulah dia belajar habis ke tak. Dia bagi alasan dia berpolitik dalam universiti kena buang. Ramai lagi orang politik dalam universiti tak kena buang pun sebab apa? Kita assignment kita hantar, exam kita hadir, kelas kita hadir, kita tak kena buang lah. Tapi dia seorang politik dia kena buang. Tapi tak apalah cerita pasal dia. Hari ni nak buat satu kenyataan populis. Sebab apa? Isu rasuah salah guna kuasa ni, kononnya kalau awak keluar kenyataan ni kira hebat lah. Kira orang akan sokong kita lah kan. Jadi dia pun awak keluar kenyataan. Kenyataan dia apa tuan-tuan? Dia mengatakan bahawa dalam Badan Sukan Negara dibelenggu dengan gejala rasuah. Dia habaq. Dalam Badan Sukan Negara ni ada gejala rasuah. Bila dia bawa keluar sahaja kenyataan tersebut, maka Presiden FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia dan juga MOM, iaitu Majlis Olimpik Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan balas yang mengatakan bahawa mereka kecewa dan mereka merasakan tindakan yang diambil oleh timbalan menteri ini tidak berasas. Kalau orang bahasa kampung kita kata tak ada otak lah. Tidak berasas. Sebab apa dia kata? Mendakwa bahawa badan sukan dibelenggu dengan gejala rasuah tapi tak ada justifikasi. Rasuah itu dekat mana? Dan mereka mengatakan jika benar di dalam badan sukan itu ada rasuah, kenapa tidak dibuat laporan dan siapakah yang mengambil rasuah tersebut? Dan jangan bersikap populis. Inilah kerajaan Pakatan Harapan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok hari ini, mereka sebut saja, ada rasuah di kementerian ni. Jadi pengikut-pengikut mereka yang tak ada akal dan otak, macam kita ni boleh fikir lah, lebih hebat sikit pada mereka lah. Mereka ni kira tak ada otak apa semua ni. Jadi mereka pun kata, ada rasuah dulu, Menteri Belia dan Sukan dulu ambil rasuah dan sebagainya. Bila sebut tentang rasuah, 3K terima kasih. Bila sebut tentang rasuah ni adalah satu jenayah. Bila kita sebut tentang jenayah ni dia macam mana proses dia? Proses dia bukan keluar press statement, saudara. Proses jenayah ni adalah yang pertamanya laporan. Pergilah buat laporan. Siapa yang ambil rasuah? Rasuah dekat mana? Projek mana yang terlibat dengan rasuah? Syarikat mana yang merasuah, melobi pejabat awam kat dalam kementerian ataupun menteri pada waktu itu? Buat laporan, maka penyiasatan akan dilakukan. Pihak SPRM siasat, bukan timbalan menteri siasat. Pihak SPRM akan siasat. Bila pihak SPRM siasat, kalau tak kecoh-kecoh, mereka akan dapat cari fail apa semua sikit ni. Tidak adalah usaha untuk menghapuskan fail. Maka bila disiasat, maka pihak SPRM dah lengkapkan siasatan, dia akan bawa pi kepada pihak pendakwaan. Di peringkat pendakwaan, pada waktu itulah kita tengok siapa yang terlibat, siapa yang didakwa, apa yang mahkamah kata, adakah dia didapati bersalah dan sebagainya. Bukan jadi menteri tiba-tiba awak keluar kenyataan ada rasuah tang mana? Siapa yang terlibat dengan rasuah? Bila kita wartawan tanya kerajaan yang terdahulu, kerajaan yang terdahulu itu siapa? Nama apa? Syarikat mana? Jumlah berapa? Macam dengan Perdana Menteri dia juga.
Okey tuan-tuan, terima kasih yang share. Oh, Facebook padu maksudnya ramai rakyat marah lah tu. Kan hak belah sana mai kalih mai duk belah sini balik. Kan FAM tu geng dia, tu yang Syafiq ni menggelupur, bukan geng saya. Kan ni geng-geng UMNO baru ADAP dah masuk dulu tuan-tuan ni dah masuk tak apalah. Ni apa geng-geng apa Zainuddin apa ni dulu sekali dengan saya ni tuan-tuan pi kempen di Semenyih. Saya nak cerita lah alang-alang mereka masuk. Kita mesti menolak kepada DAP. DAP ini parti komunis, menindas orang Melayu. Bahayanya DAP ini kepada bangsa dan agama kita. Sekarang ni jadi jurucakap DAP. Dulu pakai songkok kan, duduk kat bangunan UMNO tu. Kita orang Melayu, perjuangan Abata, kita mesti lawan dengan DAP. Lah jadi baru kepada DAP, duk masuk dalam live saya, habis mampu lah, tak nak masuk lah. Kan orang semua boleh menilai lah, sembang bos songkok atas kepala, sembang pasal perjuangan Melayu, tapi kan dekat mana tadi tu lah masuk mai Depa kata video semua ada recorded. Hampa pergi tengok kat Facebook dia. Hak tadi hak yang mai duk komen tadi tu, hampa pergi tengok dekat Facebook dia. Dia ada NGO nama Abata. Kan Abata dia apa? Agama, bangsa dan tanah air. Depa buka tu Persatuan Abata. Oi, lawan dengan DAP ni jangan main gila tuan-tuan tu. Dekat apa Komta. Sanggup tidur ni Komta tu. DAP rampai rumah orang Melayu. DAP tak ada ni apa lah ni jadi jurucakap DAP. DAP bagus tuan-tuan. Kita kena bagi peluang kepada DAP untuk mentadbir negara. Dulu pakai songkok lah ni sekali dengan saya tahu. Dulu masa saya keluar daripada UMNO, mereka panggil saya baru DAP. Dulu masa saya keluar daripada UMNO ni apa pusing sikit cerita lah. Dulu saya keluar daripada UMNO, saya masuk Bersatu. Mereka kata kat saya, Bersatu ini adalah parti yang ditubuhkan oleh Lim Kit Siang untuk menghapuskan UMNO. Popok ni semua. Abata semua ni lah. Mereka kata tiap-tiap hari buat live. Hampa jangan percaya Syafiq Alim ni. Cakap penipu. Hampa kenal tak tahu tak Bersatu tu apa. Bersatu tu adalah parti yang mana Lim Kit Siang suruh tubuhkan Bersatu ni supaya nak hapuskan UMNO ni. Bersatu adalah parti Lim Kit Siang, anak tiri DAP. Apa-apa ni lah semua. Pergi tidur di Komta tu, pakai songkok demi Melayu, demi agama. Kita jangan bagi DAP mentadbir negara. Kita sudah melihat saudara semua 22 bulan DAP menjadi kerajaan. Habis orang Melayu semua kena seksa. Ni, perempuan ni mana pergi hilang lah. Hilang. Masuklah live kita. Kita tak kata apa. Mereka kata lebih-lebih kan. Mampu pergi tengok Facebook dia. Mampu pergi kata apa dah. Pergi bubuh dah. Lah ni jadi baru Puan-puan UMNO pro DAP. Lah jadi jurucakap DAP. Lah ni buat live apa tau. Ni 3 ekor mereka ni. Malam-malam sentuk ni 3 orang. Mereka buat live apa. Ni Lokman Adam. Masa ceramah. Saya saksi mata Anwar Ibrahim adalah ... Lah ni kata apa? Puak-puak mereka ni 3-4 orang ni buat live tiap-tiap malam kata apa? Kita rakyat Malaysia, kita mesti melihat kepada dinamika politik. UMNO adalah sebuah parti yang mesti duduk dalam kerajaan. UMNO menjaga kepentingan orang Melayu dan dalam masa yang sama DAP mendapat kepercayaan daripada kaum Cina yang akan menyebabkan UMNO akan sentiasa duduk dalam kerajaan. Dia pergi dah, prinsip tak ada. Pergi dah, mana nak masuk dalam live pun nak sembang lagi. Pergi mampu lah, tak ada orang nak pandang lah muka hamba. Betul sangat-sangat sekarang UMNO jilat DAP. Nampak, ni nasib baik kita punya sahabat kita TS tengok. Dia betul-betul orang UMNO tak mau sokong, mereka pegang pada prinsip. Mereka pegang, mereka stand. Aku kena pecat daripada UMNO, tak apa. Janji aku ada prinsip perjuangan. Ni puak-puak dia duk pergi gantung. Ni sekali ya. Dengan Mamu Parpu, duk pergi buat banner kat Pulau Pinang, gantung bahayanya DAP ni. Alan tu. Ni sama ni, Abata ni. Apa bubar, apa punya NGO Abata lah. Pergi mampu lah. Okey, tuan lah. Mana lari bila hilang. Tadi masuk komen sangat. Tadi kita cerita apa tadi tuan? Tadi kita cerita apa ni? Kita berlupa dah. Ada yang koyak tu.
Kan? Sekarang ni kita kena fikir. Untung kata sama kita tak harap. Kita tak sokong lah perjuangan tak ada prinsip. Kan? Tak ada prinsip dalam perjuangan. Siapa nak sokong? Kan? Dapat bayaran. Kan? Kalau kata pemimpin cakap A, A. Pemimpin cakap B, B. Tak ada prinsip perjuangan. Bukan berjuang sebab rakyat. Bukan berjuang sebab nusa bangsa. Bukan berjuang sebab ibu pertiwi. Berjuang kerana poket sendiri. Kerana poket sendiri. Kan? Zahid masuk sokong DAP, api sokong. Sebab apa? Kalau tak sokong Zahid, satgi kena pecat daripada UMNO. Kan? Satgi duit NGO tak dapat. Ini bukan pejuang. Ini bukan orang kata pejuang nusa bangsa. Kan? Bukan nak mempertahankan ibu pertiwi. Bukan pejuang abata. Ini si Kitul. Orang panggil. Okey tuan, pasal tadi FAM. Ini si Kitul. Nak main sembang, tak payah pakai songkok lah lepas ni. Abang kat Alan, bagi tak dia jangan pakai songkok. Buang songkok abang dia. Pakai tu yang apa? Yang kling apa? Yang ada macam kipas tu. Ada macam kipas tu kan. Ho 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 ho. Jadi Maharaja Alan. Pakai tu, tak payah pakai songkok lah. Pakai tu kan. Topi tu ada kipas tepi tu kan. Duduk itu kan. Kipas tu kan. Pakai tu. Dia main sembang soal live dia. Jadi baru ada LP duduk sembang lebih. Okey, dah. Kat mana tadi ya? FAM kan. Tak ada prinsip langsung dalam perjuangan. Hilang bila? Baguslah hilang. Ada rasa malu, baguslah kan. Tengok muka, duduk depan cermin tengok. Kan, aku dulu, kan, tok guru aku siapa dia. Kan, ajak aku macam mana. Tapi bila aku dah hebat dalam politik, orang dah kenal aku sanggup jual pendirian aku. Letak dekat dalam cermin tu, akulah si Kitul. Kan. Okey tuan, pasal banyak SPRM tadi. Dan begitulah tuan-tuan, kita tengok hari ni kepimpinan dalam Pakatan Harapan, mereka sering kali mengungkapkan soal rasuah, salah guna kuasa, soal penyelewengan dan sebagainya, tetapi tidak ada dinyatakan siapa. Lazimnya dulu kalau kita tengok Najib kena, Zahid Hamidi, Aziz Rahim, Rosmah Mansur, Mahazir Khalid, Lim Guang Eng. Okey, ada namanya. Pertuduhan dibuat, bawa di mahkamah. Barulah kita membicarakan soal kes mereka yang sedang dibicarakan tersebut. Tapi hari ini tak macam soal 600 bilion juga. Ramai duk sebut tadi pasal 600 bilion. Seorang Perdana Menteri dan tiba-tiba cakap duit negara hilang 600 bilion. Laporan tak ada. Jadi dia punya macam dia pun ada seorang tu nama Sani duk rasa betul dah ni duit hilang 600 bilion, pilah buat report. Pi buat report dekat SPRM kata apa berkenaan dengan 600 bilion tu. SPRM kata apa berkenaan dengan 600 bilion tu. Yang ni pun duk jajar sekarang ni kata hilang. SPRM cakap SPRM telah pun menerima laporan dan apabila diperincikan jumlah sebenarnya adalah 530 bilion. Itu pun tak mohon maaf. Perdana Menteri tak mohon maaf pun. Perdana Menteri tak mohon maaf pun berkaitan dengan benda tu. 530 bilion. Dan yang terlibat di dalam kewangan kerajaan adalah 95.2 bilion. Yang lain tu tak terlibat dalam kewangan negara, kerajaan. Tidak ada duit hilang, apa semua hilang pun tak ada. Sebab dia melibatkan moratorium dan juga pemberian KWSP. KWSP bukan kerajaan ambil duit bagi kat saudara. Saudara semua pergi apply dekat KWSP dan saudara semua bawa keluar duit KWSP. Tak ada kaitan dengan MOF. Jadi jumlah dia adalah 92.5 bilion. Dan bagaimanakah SPRM menyebut berkenaan dengan 92.5 bilion? Yang puak-puak Pakatan Harapan dengan si Kitul ni. Si Kitul UMNO ni. Yang menjadi barua-barua kepada Pakatan Harapan sekarang ni. Yang ni pun duk kata hilang 92.5 tu. Adakah SPRM sebut hilang? SPRM sebut 92.5 bilion ini terlibat di dalam 7 pakej ransangan ekonomi. Dan diperincikan mengikut kepada pakej-pakej ransangan ekonomi yang mana laporannya akan diserahkan oleh Kementerian Kewangan pada minggu hadapan. Minggu satu lagi ni lah. Dia akan serahkan.
laporan kepada SPRM, dan sekiranya terlibat salah laku dan juga rasuah, maka barulah pendakwaan akan dibuat. Tapi sekarang ni ada SPRM mengeluarkan kenyataan yang mengatakan duit itu kena curi. Ada SPRM kata duit itu hilang. SPRM tak keluarkan kenyataan. Sebab itu malam tu saya buat live, saya buka semua surat khabar, termasuklah hak bahasa India, yang bahasa Tamil, yang bahasa Mandarin, yang bahasa Inggeris, yang bahasa Melayu, semua kita baca. Dan you baca tengok apa SPRM sebut. Tak ada satu pun SPRM kata hilang 92.5 bilion tersebut. Tapi yang mereka ni duk claim kata hilang. Di mana siapa yang curi? Dan jadi bila kerajaan suka memfitnah, tak fokus kepada isu rakyat, inilah kerja yang mereka duk buat hari-hari. Tak ada kerja lain. Ni tuan-tuan, yang mereka duk kata kat kita ni, puak-puak si Kitul dengan lah ni semua duk panggil si Kitul UMNO. Lepas ni kita buat hashtag si Kitul. Puak-puak si Kitul UMNO ni ada ramai. Tak ada dah, hilang dah mereka ni. Kenal dengan saya baru mereka tahu. Lepas ni nak main jumpa kita main lah. Okey tuan-tuan. Jadi orang kata apa? Kalau kita tengok sekarang ni, yang puak-puak si Kitul ni, yang mereka duk kata kat kita, awak kerajaan hari ni baru 24 hari duk kelang kabut bersepah. Ni tuan-tuan, kita ni belanjawan kita tak bentang lagi ni. Bajet kita tak bentang. Tahun depan nak belanja macam mana? Tahun depan nak belanja duit negara ni macam mana? Bayangan bajet pun tak ada. Tidak ada bayangan langsung bajet ni nak belanja duit negara macam mana pun tak tahu lagi ni, tak tahuan lagi ni. Yang ni lah yang kita duk sibuk, duk tanya, yang mereka duk kira duk beli pampers. Betul lah nak beli tuala wanita tu, betul dah lah. Tapi pilah hantar tempat yang sepatutnya, bukan pergi simpan dalam pejabat menteri, bukan disimpan di kementerian. Pilah hantar kat tempat-tempat banjir dan sebagainya. Hak tu tak apalah, betul lah. Tapi itu adalah isu-isu yang remeh, yang selepas ini boleh fikir. Pasal tuala wanita berkenaan dengan apa tadi yang Zahid pun satu juga, buat keluar kenyataan kita akan buka pusat banjir lebih awal. Itu pun satu hal juga, nak suruh orang pindah di pusat banjir, bawa dokumen awal-awal, dia pindah-pindah tengok rumah dia banjir pun tak. Itu satu pasal juga kan. Lepas tu apa lagi? Apa lagi isu pelik-pelik ni? Menteri Kementerian Dalam Negeri umumkan dengan Menteri Ekonomi kita Rafizi nak buat apa? Dia nak buat jelajah Pakatan Harapan, nak ceramah untuk persediaan pilihan raya negeri. Ni semua tidak ada kaitan langsung dengan apa yang kita nak belanja duit kita tahun depan. Kita nak belanja apa ni? Apa rakyat dapat? Perdana Menteri pun tiba-tiba wang negara 1 trilion. Dulu pun sama, rakyat bukan bodoh, rakyat tahu dah. Dulu hutang negara 1 trilion. Apa kerajaan boleh buat? Boleh bagi RM RM30 saja kepada rakyat. Dulu pun sama juga. Lepas tu bila Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, ada duit pula, magic. Macam mana pula? So pasal 1 trilion ni orang dah tak percaya lagi dah kat Anwar ni. Dulu pun sama lah. Orang nak tahu. Banyak ni berkenaan dengan doktor kontrak, nurse, berkenaan dengan ni kenaikan gaji penjawat awam, berkaitan dengan imbuhan tetap perumahan, bantuan sara hidup. Ni banyak ni. Kita nak orang kata nak belanja ni next year ni. Apa dia punya bayangan dia? Pasal telur pun mesyuarat tak habis-habis lagi. Ni pasal telur, kita dah dibentangkan dalam mesyuarat NAKOL pada petang ini. Antaranya adalah berkaitan dengan isu telur. So bagi masa lagi nanti kita akan mesyuarat lagi minggu hadapan berkaitan dengan isu telur. Telur punya pasal 5 menteri mesyuarat pasal telur. Astaghfirullahalazim. Kita pun fikir, wah menteri lah ni tak ada standard kan? Telur punya pasal ya, mesyuarat jawatan kuasa telur kan. Lepas tu minggu depan mesyuarat lagi sekali jawatan kuasa telur. Telur duk naik lagi harga. Jadi sebab itulah yang kita duk kelang kabut. Sebab sekarang ini situasinya berbeza dengan dulu. Dulu pilihan raya berlaku pada bulan 5. Bila pilihan raya berlaku pada bulan 5, Perdana Menteri ada masa dipanggil sebagai masa rehat 100 hari. Ataupun honeymoon day. Kat mana-mana negara pun dipanggil honeymoon day. Sebab apa? Sebab bulan 5 lepas tu honeymoon day 100 hari. Sebab ni dia nak bentang bulan 11, bulan 12.
belanjawan. So dia ada masa lah. Lah ni kita pilihan raya, si Zahid tu pergi bagi pilihan raya bulan 11. Bila kita bila start pilihan raya bulan 10 11 hari tu, kan maknanya sekarang ni bulan 12 kita nak kena ni belanjawan nak kena, bukan boleh ada masa rehat. Dia pun duk pergi abang kat raya, oh sabarlah dulu, sabar. Apa benda ni, kita duk langgak dinding dah. Hari ni dah 13 bulan. Kita nak pi langgak dah, nak ujung the end of years lah ni. Bukannya bulan 12 tu dia boleh berganjak. Kalau kata bulan 12 ni dia boleh berganjak ni, tu bolehlah kita nak tunggu relax. Ni tak boleh sebab hari duk bergerak. Kan, hari duk bergerak. Ni 31 Disember 2022 kena buat keputusan kita nak belanja apa next year. Ni duk bergerak ni. Hari ni 13, 14, 15, 16, 17 sampailah the end of years. Ni duk bergerak ni. Dan hari ni pun tidak ada keputusan yang mereka nak buat lagi. Yang ni yang kita duk pening ni. Sebab tu yang kita ni duk tekan mereka. Bukan kita ni saja-saja nak tekan mereka. Bukan kita ni orang kata apa, kemaruk sangat nak jadi kerajaan. Bukan kita ni nak jatuhkan mereka dah. Bukan. Mereka yang duk rasa mereka ni nak dijatuhkan. Nak dijatuhkan oleh siapa? Pilihan raya dah habis dah. Nak dijatuhkan oleh siapa? Siapa pun tak boleh jatuhkan hampa. Hampa ada 148 kursi lah ni. Lah ni masa hampa untuk buat kerja. Kalau hampa tak boleh buat kerja, ni lah masa kita nak mengajak hampa untuk buat kerja. InsyaAllah lah kita akan ajak lah menteri-menteri ada lah ni. Sebab kalau kita tak ajak mereka, kita tengok negara ni lingkup terus. Rakyat pun dapat RM30 saja. Okey tuan-tuan. Weh, 3,000 terima kasih ada tengok di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim PM terbaik. Kami tak mahu hampa duk tulis Datuk Seri Anwar Ibrahim PM terbaik, tapi kena pastikan bahawa dia kena jadi PM terbaik untuk keseluruhan rakyat Malaysia, bukan untuk orang Pakatan Harapan saja. Rakyat semua tahu hampa nak bodek Datuk Seri Anwar Ibrahim, hampa pi dekat Facebook dia, hampa duk pi type Datuk Seri terbaik, Anwar Ibrahim terbaik, ni terbaik. Itu semua orang boleh baca PM terbaik, tapi dia punya progress dia macam mana? Please become Perdana Menteri yang terbaiklah untuk rakyat Malaysia, termasuk saya dan rakan-rakan kita dan sahabat-sahabat kita keseluruhan rakyat Malaysia, walaupun duduk di sebelah pembangkang tetapi masih juga orang kata menghadapi kehidupan yang sama macam orang yang lain dan juga rakyat yang biasa macam orang lain jugalah. Yang perlu makan minum, yang perlu sara keluarga, yang ada anak dan sebagainya. Bila kos sara hidup meningkat dan sebagainya, turut terkesan. Jadi bukan kita saja ni, bukan saja nak take bahawa dia adalah terbaik. Tolong pastikan dia jadi seorang yang terbaik lah. Macam sekarang ni kita tengok daripada sudut media sosial terbaiklah. Sebab apa? Dah banyak dah trupa-trupa yang telah pun digajikan, dan banyak jugalah live-live yang telah dibuat untuk dia panggil counter narrative dan building narrative. Yang ni kita nampak lah yang ni rakyat nampak lah. Ini muka ni sebelum ni tak pernah ada, tiba-tiba ada, dan rakyat pelik jugalah sebab duduk di pihak kerajaan setiap malam duk buat live. Duduk di sebelah kerajaan sampai pukul 5-6 pagi duk buat live, duk kritik pembangkang. Bukan duk cerita tentang apa kerajaan nak buat, duk kritik pembangkang. Jadi ni kita boleh tahu lah, kita dapat tahu lah sama ada RBA ataupun Invoke punya tim. Jadi daripada situ rakyat nampak memang terbaik dah lah, sebab nampak progres tu, banyak video keluar hari-hari buat live tapi hak tu tidak bawa manfaat lah kepada rakyat. Yang bawa manfaat kepada rakyat ni kita nak tengok juga. Yang paling pentingnya adalah daripada segi sutelok ni lah. Okey tuan-tuan sekejap Bujang Tiara. Ni bukan kata bujang ni tuan-tuan. Saya nak cerita ni. Yang habis SPM nak sambung belajar ni. Ibu bapa semua mereka masih lagi tak bagi hantar anak mereka untuk pergi belajar dulu. Mereka tengah tunggu. Belanjawan kerajaan. Apa benefit yang kerajaan nak bagi. Apalah insentif yang kerajaan nak bagi untuk pelajar-pelajar universiti ni. Sebab ada saudara saya dan juga rakan saya, saya tanya siapa you punya anak masih lagi duduk ni, duduk main lagi ni, duduk masuk dalam aku punya live, duduk pergi komen uncle terbaik apa semua ni. Dia tak belajar di universiti kan, lagi kena tindakan dengan lecturer di universiti apa, dia kata tak masuk lagi. Duduk tunggulah ni, tengok kan kerajaan tukar lah kita nak tunggulah tengok apa package untuk student yang kerajaan nak bagi kan. Jadi ni semua ni. Semua ni untuk daftar awal ke apa ke ni, sebab dulu Pakatan Harapan janji macam-macam.
Macam-macam mereka janji. Antaranya mereka janji adalah orang kata apa, nak bagi bantuan untuk pendaftaran pendidikan. Ni orang duk tunggu ni. Sebab bila hampa janji, orang tunggulah. Jadi so kena buat something lah kan. Kena ada satu lah something yang nak beritahu. Bukan duk pergi buat press statement. Duk beritahu akan dibincangkan, mencerakinkan dan sebagai rakyat dia tidak mau tentang dia tak mau lihat setakat mana hang punya level bahasa yang hang pakai. Sebab bukan semua rakyat dia belajar sastra. No. Rakyat dia tak tengok kepada nilai bahasa, dia tak tengok kepada hang punya ketinggian bahasa yang hang pakai mencerakin, tanya, hang tahu tak maksud cerakin? No. Kami tak kisah pun hang nak pakai bahasa apa pun. Even kalau hang pakai bahasa batu pun orang tak heran, yang uak tu pun orang tak heran, tapi rakyat nak tengok kepada output. Dia tak tengok kepada bahasa yang dipakai, dia tengok output. Hang mencerakinkan setakat manakah mencerakinkan itu berjaya? Output tu apa dia? Ni yang rakyat nak tengok. Hari ni Perdana Menteri keluar kenyataan lagi sampai orang baca surat khabar pun tak faham apa yang dia pakai. Mendomang apa benda tu, macam-macam lah benda yang diguna, orang tak faham, orang tak pernah dengar benda tu semua. Orang nak tahu output dia apa. Output dia apa yang hangpa nak buat di depan, apakah plan, apakah rancangan, apa yang rakyat akan dapat. Itu yang rakyat nak benda senang. Dia bukan nak tahu cerakin-cerakin ni semua. Okey tuan-tuan, terima kasih yang support saya di Facebook 2.6k. Jangan lupa follow saya di Facebook, dan jangan lupa saya akan ada live juga, selang lah, kadang-kadang tiap-tiap malam, kadang-kadang selang sehari, selang seminggu live di Facebook. Dan teruskan mengikuti siaran live saya di Facebook, dan terima kasih kepada siapa yang bagi star di Facebook tu. Teruskan support Facebook live saya, jangan lupa follow. Setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.